Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Koli Kong Suan Pung dari Pusat Pembelajaran Kota Kinabalu Learning Center. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kesan iklim budaya sekolah terhadap pencapaian akademik, yang ini merupakan hasil temu ramah saya bersama dua key performance yang telah saya lakukan. Yang pertama, saya memperkenalkan profil pemberi maklumat yang pertama, iaitu key performer, Cikgu Tommy Tan, lelaki yang pernah berkhidmat sebagai guru di beberapa sekolah. Di sini saya ingin memfokuskan kepada bidang yang difokuskan ataupun ambil perhatian oleh Cikgu Tan. Cikgu Tan dia cergas ataupun giat dalam penyelidikan dan inovasi dalam pendidikan. Iaitu Cikgu Tan telah menyertai pelbagai jenis kajian inovasi di peringkat negeri Sarawak. Cikgu Tan lebih cenderung dalam bidang kajian tindakan dalam bidang penyelidikan. Dan selain itu, Cikgu Tan juga selalu membawa murid-muridnya untuk menyertai Junior Innovate, iaitu penyertaannya penyertaan kebangsaan di mana mereka telah mendapat anugerah perak dan gangsa. Pada tahun 2015, Cikgu Tan telah mendapat Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, iaitu APC. Seterusnya ialah profil pemberi maklumat yang kedua, iaitu Cikgu Bulan Dawat yang bertugas sebagai guru besar di SK Long Tukon. Dalam sejarah perkhidmatan, beliau pernah menjadi guru akademik biasa di beberapa sekolah. Contohnya SK Long Semado, SK Bakalalam, SK Tang Lapadan. Beliau juga dilantik sebagai guru besar pada tahun 2008 sehingga kini di sekolah-sekolah seperti SK Tang Lapadan, SK Bakalalan, SK Long Tukon. Cikgu Bulan dia lebih kepada khusus kepimpinan, iaitu sebagai pentadbiran, kerana beliau lebih banyak pengalaman dalam pengurusan ataupun sebagai guru besar. Anugerah yang beliau dapat dalam perkhidmatannya, beliau mendapat Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 1998 dan 2013. Beliau juga dinobatkan sebagai New Due Teacher, iaitu sebagai satu anugerah yang kepada guru besar yang berprestasi cemerlang. Baik, seterusnya ialah saya akan bentangkan tentang tema-tema yang saya dapati ataupun temui hasil daripada temu ramah bersama dua key informants tu. Tema yang pertama berkaitan dengan kepimpinan. Cikgu Tan dia mengetengahkan kepimpinan yang perlu ada di sekolah yang dijadikan budaya ialah kepimpinan demokratik, iaitu di bawah sebagai pentadbir perlulah elakkan sifat ego, tetapi perlulah mempunyai kebakaran yang ada dan berkongsi. Cikgu Tan menyatakan bahawa kepimpinan demokratik penting dalam sekolah untuk mewujudkan iklim sekolah yang sangat mendengar suara guru, boleh bawa bincang, semua tu. Pada Cikgu Bulan pula berpendapat bahawa kepimpinan otentik yang dia amalkan di sekolah, iaitu dia mementingkan komunikasi antara guru dengan guru. Dia juga setuju dengan seperti yang Cikgu Tan kata, kita sebagai pentadbir perlu elakkan sifat ego ataupun mendengar suara guru, iaitu guru-guru boleh berkongsi, pihak pentadbir boleh berkongsi dengan guru-guru dalam masa pembelajaran ataupun membantu pembelajaran murid-murid di sekolah. Tema kedua ialah tema budaya moral ataupun amalan nilai murni. Cikgu Tan mengetengahkan bahawa berdisiplin itu pentinglah sebagai persekitaran sekolah. Jadi, murid yang berdisiplin, dia akan mendisiplinkan diri untuk pencapaian, contohnya mendengar apa yang telah cikgu cakap, menyiapkan kerja rumah dan sebagainya. Contoh, amalan bertegur sapa yang diamalkan di sekolah telah menunjukkan murid itu berdisiplin. Dan secara automatiknya murid yang berdisiplin, dia juga akan berdisiplin dalam bidang pembelajarannya. Untuk Cikgu Bulan pula berpendapat bahawa amalan nilai murni sifat penyayang dalam guru membolehkan persekitaran sekolah menjadi harmoni. Ini kerana murid tidak akan rasa tertekan dengan pembelajaran ataupun tidak suka akan seseorang. Mungkin guru tu terlalu garang kan, jadi menyebabkan murid tak suka. Sekolah SK Long Tukon, di mana sekolah yang sekarang berkhidmat oleh Cikgu Bulan ialah sekolah asrama. Jadi dia pendapat bahawa murid yang
Sekolah asrama dia banyak meluangkan masa bersama gurunya di sekolah. Jadi dia kata adalah penting sebagai gurunya ada sifat penyayang yang perlu diamalkan dalam kalangan murid supaya murid suka keadaan persekitaran di sekolah. Seterusnya ialah tema instruksional pengajaran dan pembelajaran. Akademik, sama ada akademik ditingkatkan ataupun mencapai objektif terpulang kepada instruksional pengajaran dan pembelajaran. Bagi Cikgu Tan, dia kata pelbagai cara dan mengikut keperluan murid asalkan kesesuaian dengan murid. Tapi Cikgu Tan, dia membudayakan, dia mementingkan penyelidikan dalam PDPC, iaitu dia menggunakan dengan cara yang secara saintifik untuk mencari penyelesaian bagi akar masalah yang dihadapi oleh murid dalam masalah pembelajaran. Selain itu, Cikgu Tan juga mengamalkan pembelajaran abad ke-21 yang memberi fokus kepada pembelajaran yang berpusatkan murid. Manakala untuk Cikgu Bulan, dia membudayakan PLC, iaitu satu cara meningkatkan kualiti profesionalisme guru. Dia ada pendapatnya, kualiti guru ditingkatkan, maka kualiti guru ditingkatkan, maka akademik kualiti murid pun turut akan dipertingkatkan. Contoh aktiviti seperti dalam PLC seperti learning walk, book review dan lesson study boleh diamalkan, dijalankan sebagai budaya di sekolah. Tema yang seterusnya yang saya temui daripada Cikgu Tan ialah pembudayaan pembestarian ICT. Cikgu Tan hanya menggunakan gadget dan ICT untuk menarik minat murid dalam pembelajaran. Dia kata dia menggunakan gadget-gadget yang ringkas ataupun yang sedia ada pada diri sendiri untuk menjalani subjek bahasa Inggeris. Dia kata murid suka dengan apabila cikgu hanya menggunakan gadget yang ringkas, contohnya telefon pintar ataupun dengan Bluetooth, sudah memadai bagi murid untuk mencungkil minat mereka dalam pembelajaran. Bagi Cikgu Bulan, dia berpendapat bahawa tema yang saya perolehi daripada Cikgu Bulan ialah, dia kata guru perlulah ada motivasi dan semangat pembelajaran sebagai iklim budaya di sekolah. Motivasi merupakan satu yang pemikiran yang dalam guru untuk menjalankan tugasnya sebagai pengajar di murid sebagai satu persekitaran positif kepada murid. Semangat pembelajaran daripada guru ialah perlu secara berterusan dan untuk menambah pengetahuan guru dari pelbagai aspek. Contoh-contoh yang diberikan, dia kata, kalau guru tu hanya ingat, apa yang saya perolehi sebab saya hanya mengajar murid sekolah rendah dan saya tak perlu lagi untuk meningkatkan kemahiran ilmu saya, maka dia tidak dapat memberi satu senario ataupun pandangan kepada murid. Dia kata bahawa guru pun berusaha untuk meningkatkan kemahiran diri. Jadi pentingnya di sini ialah guru sebagai contoh ataupun role model kepada murid di sini. Hasil dapatan daripada saya berikutan dengan tema-tema yang dibincangkan tadi, saya adalah membuat satu di sini. Jadi pada yang utama ialah kepimpinan. Sebab dalam anjakan 5 dalam Pelan PPPM Malaysia, iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Kepimpinan di sekolah bergantung kepada kompetensi guru besar ataupun pengetua dalam memimpin ke sekolah tersebut. Jadi kepimpinan merupakan tema yang penting dalam mewujudkan iklim sekolah yang boleh meningkatkan prestasi. Selain itu, nilai moral juga dipentingkan, iaitu guru sebagai pemangkin bagi menerapkan budaya nilai moral dan murid menerjemahkan dalam sasiah yang ditunjukkan oleh mereka. Dan seterusnya kualiti PDPC, iaitu peningkatan akademik berhubung terus dengan kaedah PDPC. Jadi sebagai kaedah PDPC di sini, peningkatan guru perlu pekah dengan trend pembelajaran murid. Bagi minat murid, cikgu perlulah menguasai ICT ataupun menggunakan ICT untuk menarik minat murid untuk belajar. Dan yang terakhir di sini ialah personaliti guru. Guru perlu berusaha untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan, iaitu memotivasi, memberi imej yang baik dan dijadikan role model kepada murid. Kesimpulannya di sini, sekolah merupakan tempat murid menimba ilmu pengetahuan. Jadi iklim budaya di sini bermaksud merujuk kepada sifat ataupun suasana di sebuah sekolah. Iklim budaya di sekolah dibentuk dalam jangka masa panjang ataupun
pendek. Jadi oleh itu, bagaimana budaya itu dibentuk adalah melalui interaksi seseorang dengan orang yang di sekelilingnya di dalam satu kawasan, contohnya di sekolah. Jadi sebagai seorang pemimpin di sekolah adalah penting untuk mengkaji dan meneliti iklim budaya yang sedia ada dan berusaha untuk membentuk iklim budaya yang baik dan memperasakan agar pada akhirnya memanfaatkan murid. Sekian, terima kasih.